Alhamdulillah, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Rabbi kulli syai'in wa malikihi wa mudabbirihi wa musarrifihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بالحق ليكون رحمة للعالمين وهداية للغاوين وحجة على المعاندين فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه الميامين وعلى المقتدين به وبهم إلى يوم الجزاء والمصير. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya dan ahli sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah dengan bersungguh-sungguh, serta kita meninggalkan larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa taala juga dengan bersungguh-sungguh. Moga-moga dengan pelaksanaan yang kita lakukan itu akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kebahagiaan ketika kita berada di dunia ini, apatah lagi ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang beriman bahwasanya mereka selalu berbuat kebaikan kepada diri mereka sendiri dan kepada orang lain. Juga begitu, mereka selalu menahan diri dari gangguan dan dari berbuat jahat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi di dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya
zakat adalah merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada harta-harta kita ini sebagai hak yang wajib untuk ditunaikan oleh kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih kita sebagai hamba-Nya yang boleh melaksanakan ibadat zakat ini. Tidak semuanya yang diwajibkan zakat, hanya insan-insan yang dipilih oleh Allah yang difardukan zakat kepada mereka. Begitu juga kepada asnaf-asnaf yang layak menerima zakat. Bukanlah semua orang layak menerima zakat, kecuali kategori 8 asnaf yang termasuk di dalam kategori itu barulah layak untuk menerima zakat. Maka sekiranya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah zakat tersebut, maka kita sangat bersyukur kepada Allah kerana boleh melaksanakan ibadah tersebut. Jadi di negeri Pulau Pinang ini kita mempunyai lebih kurang 600,000 orang Islam, dan mudah-mudahan di dalam 600,000 itu ada ramai di kalangan umat Islam yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah zakat. Dan untuk menunaikan ibadah zakat ini pula, sebaiknya kita mengikuti pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita supaya menunaikannya kepada amil yang dilantik oleh pihak pemerintah. Sebagaimana Nabi SAW melantik Sayyidina Mu'adz bin Jabal sebagai amil di negeri Yaman untuk mengutip zakat daripada penduduk-penduduk di Yaman. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan kepada orang-orang yang perlu menunaikan zakat mereka dengan mengeluarkan secara persendirian terus kepada asnaf-asnaf yang layak menerima. Tetapi sebaliknya, Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Mu'adz bin Jabal memungut dan mengutip zakat daripada golongan yang layak menerima zakat. Begitu juga kita yang berada di negeri Pulau Pinang ini khususnya, kita mempunyai amil yang dilantik oleh pihak pemerintah, iaitulah zakat Pulau Pinang. Jadi marilah sama-sama kita tunaikan zakat kita kepada amil yang dilantik oleh pihak pemerintah, iaitu kepada zakat Pulau Pinang atau nama yang dulunya Pusat Urus Zakat, kerana ianya bertepatan dengan sunnah Nabi SAW dan dapat diagihkan kepada asnaf-asnaf yang layak di negeri Pulau Pinang ini dengan sebaiknya. Oleh itu, kepada kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan zakat ke atas kita, untuk kita melaksanakannya dengan yang terbaik, berlandaskan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada golongan-golongan yang diperintahkan untuk diambil zakat daripada mereka, kerana salah satunya untuk menyucikan harta-harta yang ada pada mereka dan untuk menyucikan jiwa mereka daripada sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kedekut, sifat-sifat yang tidak elok yang ada di dalam diri mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada sedekah, yakni zakat, daripada mereka untuk menyucikan harta-harta mereka dan untuk menyucikan jiwa-jiwa mereka. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana zakat ini dapat membersihkan kita daripada penyakit hasad di hati yang disebabkan oleh berlebih-lebihan di dalam hal-hal keduniaan. Dan hasad adalah merupakan penyakit yang buruk yang boleh membawa kepada kita melakukan sesuatu yang melampaui batas, yang boleh berlaku permusuhan di kalangan kita, juga boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim,
serta saling benci-membenci di kalangan anggota masyarakat. Sebab itu Nabi SAW menyatakan juga di dalam sebuah hadis yang bermaksud, telah menjangkiti kalian penyakit umat-umat sebelum kamu, hasad yang saling membenci, maka jauhilah hasad, kerana sesungguhnya ia memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu api. Juga menunaikan zakat akan mewariskan sifat saling mengasihi dan menyayangi di antara satu sama lain, dan akan menjamin hubungan sosial dan rasa cinta di antara orang kaya dan orang-orang yang miskin. Dan zakat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang selalu beriringan dengan perintah sembahyang di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan tidak diterima ibadah zakat kecuali dengan mengerjakan ibadah salat. Oleh itu, solat merupakan peranan yang utama untuk kita menjaganya dengan cara yang terbaik sebelum kita menunaikan ibadah zakat secara yang terbaik juga. Sekiranya solat kita atau sembahyang kita tidak kita jaga dengan yang terbaik, maka walaupun kita membayar zakat sebanyak mana sekalipun, zakat kita tidak akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana sembahyang kita sia-siakan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang melimpah ruh yang dikurniakan oleh Allah kepada kita adalah kita perlu mengeluarkan zakat daripada hasil-hasil yang kita perolehi. Dan oleh kerana kita melaksanakan ibadah tersebut, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita, sekiranya kita mengeluarkan sebahagian hak Allah yang ada di dalam harta-harta kita, maka Allah akan menambahkan lagi di dalam harta-harta kita tersebut dengan penambahan-penambahan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Berdasarkan firman Allah di dalam surah As-Saba ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Yang bermaksud, dan barang apa sahaja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan yang bermaksud tidak binasa harta di darat dan di laut kecuali disebabkan kerana tidak dikeluarkan zakatnya. Oleh itu, jangan kita merasa sayang dengan harta yang Allah kurniakan kepada kita, kerana harta-harta itu bukanlah milik kita sepenuhnya, tetapi sebenarnya ia merupakan pinjaman daripada Allah yang Allah hendak melihat bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita menguruskannya. Jadi jangan kita merasa sayang untuk kita keluarkan persen yang amat kecil untuk kita tunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dan tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakat harta mereka kecuali akan dihalangi dari mereka hujan dari langit. Kalau seandainya bukan kerana binatang ternak, tentulah tidak akan turun hujan untuk mereka. Lihatlah betapa beruntungnya di kalangan kita yang boleh melaksanakan ibadah tersebut, kerana sekiranya kita meninggalkan ibadah tersebut, sudah tentulah Allah Subhanahu wa taala memurkai kita. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berazam untuk kita melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang juga tanggungjawab kita terhadap saudara-saudara kita seagama, untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah ini. Dan bila kita melaksanakan ibadah-ibadah ini, maka hendaklah kita berbetulkan niat kita, yang mana ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala
sebagai amalan kita, sebagai bekalan kita yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Moga-moga apa yang kita laksanakan ini menepati kehendak dan syariat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam. Di dalam kesempatan ini, di hari Jumaat, penghulu bagi segala hari ini, khatib ingin mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang berada di negeri Pulau Pinang ini, agar jangan lupa untuk kita melaksanakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5 ini, iaitulah ibadah zakat. Yang mana zakat ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitulah zakat fitrah dan yang keduanya zakat harta, yang meliputi zakat pendapatan kita, simpanan kita, perniagaan kita, kumpulan wang simpanan pekerja yang kita simpan, tanam-tanaman kita, emas dan perak, ternakan dan sebagainya. Oleh itu marilah sama-sama kita meneliti dan kita menyelidiki diri kita, sama ada kita ini termasuk ataupun tidak di kalangan hamba-hamba Allah yang boleh melaksanakan ibadah zakat. Maka apabila kita dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah zakat, alhamdulillah, kerana kita boleh melaksanakan ibadah tersebut. Dan kita kena merasakan kerugian yang besar sekiranya kita belum lagi dipilih oleh Allah untuk menunaikan ibadah zakat tersebut. Oleh itu, sewajarnya lah urusan zakat ini kita serahkanlah kepada institusi yang telah dilantik secara rasmi oleh pihak pemerintah. Maka masyarakat perlulah memberi kepercayaan yang penuh terhadap institusi ini agar ianya lebih banyak dapat membantu pembangunan asnaf, terutamanya di negeri Pulau Pinang ini. Walaupun pihak zakat Pulau Pinang ini bukanlah institusi yang sempurna, tetapi berilah kepercayaan dan juga sama-sama kita membantu untuk kita melaksanakan sistem amil ini seperti mana yang dilaksanakan oleh junjungan besar Nabi SAW di zaman kegemilangan Islam. Oleh itu, kerjasama daripada seluruh kaum muslimin
untuk sama-sama kita membangunkan kembali sistem amil yang setelah sekian lama berkubur, setelah sekian lama hilang di dalam pelaksanaan kehidupan kita. Maka hari ini kita masih lagi ada sistem amil untuk kita sama-sama beramal dan untuk sama-sama kita melaksanakannya. Maka sudah tentulah ada kekurangannya pada sistem amil ini. Jadi untuk itu janganlah kita sama-sama menyalahkan di antara satu sama lain. Marilah sama kita perbetulkan apa yang salah, apa yang terkurang, untuk kita memanfaatkannya demi umat Islam seluruhnya yang berada di negeri Pulau Pinang ini. Dan pada hari ini juga marilah sama-sama kita mengingatkan kembali di antara satu sama lain untuk kita memenuhi rumah-rumah Allah ini. Bukanlah sekadar kita datang untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat sahaja, malahan kita datang ke rumah-rumah Allah tidak kira di mana kita berada untuk menunaikan sembahyang fardu secara berjamaah, untuk kita mengimarahkan rumah-rumah Allah yang ada berhampiran dengan kita. Begitu juga dengan kuliah-kuliah ilmu yang ada di masjid-masjid dan surau-surau yang berhampiran dengan rumah kita. Kerana saat ini, ketika inilah sewaktu mana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita untuk kita bergerak ke sana kemari, untuk kita boleh mencari sekelumit rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita. Kita gunakan tenaga itu juga untuk menagih ilmu di rumah-rumah Allah, tidak kira di mana kita berada, demi untuk bekalan kita juga untuk kita bawa bertemu dengan Allah dan untuk kita beramal di dalam kehidupan yang serba sementara ini. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di hari yang mulia ini juga marilah sama-sama kita berselawat dan mengucapkan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW yang telah membawa risalah Islam kepada kita, yang telah boleh kita beramal Islam sehinggalah ke hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وارض اللهم عن أصحابه سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد اللهم بالتوفيق والهداية Maulana Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Mu'tasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Ibni Al-Marhum Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibni Al-Marhum As-Sultan Badali Shah. Wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wansur ibadakal mu'minin. Ya Allah, Engkau bukakanlah hati-hati di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan umat Islam di negeri Pulau Pinang ini, untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau fardukan di dalam Al-Quran. Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta-harta dan jiwa mereka agar mereka hidup di dalam keridaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Rahman, Ya Rahim, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, tambahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang Engkau redai. Lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir-banjir yang besar, kemarau yang panjang, wabak-wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian negeri kami ini akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Jadikanlah segala amal ibadah yang kami lakukan sentiasa dibangun atas dasar keikhlasan dan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.